Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini bersama Ustazah, Ustazah Khaira, dalam sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran Jawi tahun 6. Okey, baik. Bagi minggu yang kedua, kita akan belajar mengenal, menyebut dan juga menulis. Belajar mengenal, menyebut dan menulis. Tentang apa? Ini dia. Tentang had nasah. Awak ingat tak? Minggu lepas Ustazah dah kenalkan awak ada 6 jenis had. Ada 6 jenis had. Awak dah hafal belum? Tugasan minggu lepas Ustazah dah suruh hafal kan? Ada 6. Hafal ejaan dia. Pastikan betul. Jadi untuk hari ini Ustazah akan kenalkan awak satu persatu. Untuk hari ini saya ambil satu dahulu. Had yang pertama adalah had nasah. Had nasah ni kita tengok kepada pengenalan dia. Pengenalan had nasah. Yang pertama, had nasah ni digunakan secara meluas untuk menulis Al-Quran dan hadis. Had nasah ni kita gunakan secara meluas dalam penulisan Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua yang awak kena tahu, had nasah ni biasa digunakan dalam penulisan buku dan majalah. Kat sini awak nampak had nasah ni dalam 6 yang awak akan belajar nanti, 6 jenis had yang awak akan belajar nanti. Had nasah ni antara had yang paling menonjol. Had yang paling meluas. Sebab banyak digunakan. Terutamanya dalam penulisan Al-Quran dan hadis, dalam penulisan buku, majalah, akhbar. Ini mengenai pengenalan had nasah. Seterusnya Ustazah nak kenalkan awak mengenai kaedah penulisan. Kaedah penulisan bagi had nasah ni awak kena ingat ada 2. Bila saya sebut kaedah penulisan, ingat ada 2. Yang pertama adalah kaedah garisan dan arah penulisan. Ingat, saya dah sebut ni terus sahaja masuk dalam otak. Yang pertama, kaedah garisan dan arah penulisan. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah kaedah titik. Kaedah titik. Untuk penulisan ingat, kaedah penulisan ada 2. Kaedah garisan dan arah penulisan. Lagi satu, kaedah titik. Kita kenal pula macam mana kaedah garisan dan arah penulisan. Baik, tengok dekat gambar yang saya berikan. Kaedah garisan. Kaedah garisan ni maksudnya dia bagi garisan dekat situ. Maksudnya bila kita nak menulis had, pastikan ada apa? Ada garisan dahulu. Kemudian bila dah ada garisan, barulah kita boleh menulis had. Kemudian garisan, kaedah garisan dan arah penulisan. Arah penulisan ni maksudnya apa? Kita menulis mengikut anak panah. Contohnya, nampak tak anak panah yang saya dah bagi tu? Anak panah ni warna merah kan? Ikut arah penulisan. Contoh huruf alif. Arah penulisan huruf alif macam mana? Daripada atas turun ke bawah. Kalau ba, arah penulisan ni macam mana? Tengok anak panah. Anak panah. Nampak anak panah yang pertama ada nombor 1 dekat sini kan? Dia turun ke bawah, melengkung sedikit kan? Melengkung sedikit, kemudian bawahnya, badannya, yang nombor 2 tu, anak panah nombor 2 tu, dia tarik. Dia tarik sehingga anak panah nombor 3. Nampak tak? Dia dah melengkung, tarik melengkung, kemudian badan. Anak panah nombor 2, barulah dia naik ke anak panah nombor 3. Nampak? Kat sini adalah dia menggunakan kaedah garisan, dia buat garisan, kemudian mengikut arah penulisan anak panah. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah kaedah titik.
Tengok dalam gambar yang Ustazah bagikan. Okey, nampak tak? Ada titik-titik dekat sini. Ini dia menggunakan kaedah titik. Macam setiap huruf ni dia akan tentukan. Contoh huruf alif, dia akan tentukan berapa titik. Ba berapa titik. Okey. Okey, ba ni okey, sama macam ba, ta, sa. Okey, ba, ta, sa. Okey, huruf ba, ta, sa ni okey, titiknya sama, biar sama. Okey. Kenapa dia menggunakan kaedah titik? Supaya bila awak menulis had nasa ni, okey, bila awak menulis had, okey, dia punya huruf tu saiznya cantik. Sama. Okey. Jadi sebab itulah dia menggunakan kaedah titik supaya contoh kalau huruf ba tadi, okey, badan dia sama 4 titik, huruf ta pun sama. Ada 4 titik. Okey, supaya tulisan tu okey, bentuk dia sama dan cantik. Barulah awak punya had tu, tulisan had tu cantik, kemas. Okey. Itu dua kaedah. Okey, kaedah yang pertama ingat dalam otak apa dia? Garisan dan arah penulisan. Dan yang kedua kaedah titik. Ini perbezaan kaedahnya. Okey. Okey, biasanya kalau sebelum-sebelum ni ramai yang suka buat kaedah garisan dan arah penulisan. Dia kata sebab senang sedikit. Kalau kaedah titik ni leceh kan? Okey, sebab nak tentukan titik dan sebagainya kan? Okey, itu terpulang. Okey, terpulang kepada cara kita nak menulis had. Okey, ini kaedahnya, ada dua kaedah. Okey, Ustazah berikan pula contoh. Okey, contoh penulisan. Okey, contoh penulisan ada dua. Okey, dekat sini Ustazah beri satu dari segi perkataan, lagi satu dari segi ayat. Okey, tengok contoh perkataan tu. Okey, perkataan yang pertama ni. Okey. Okey, ini dia gunakan kaedah apa? Baru kita belajar tadi. Okey, ni kaedah apa? Cuba sebutkan. Ini adalah kaedah garisan dan arah penulisan. Sebab apa nampak ni ada garisan dan juga arah penulisan. Okey, ni yang pertama, kaedah yang pertama tadi kita belajar kan. Okey, yang kedua, nampak tak? Kaedah apa ni? Kaedah titik. Nampak ada titik dekat sini kan? Okey, ni dua kaedah. Okey, macam mana nak menulis perkataan dalam bentuk had nasa. Dia bagi perkataan apa ni? Perkataan ayah. Okey. Okey, pada segi ayat pula, awak tengok pada ayat. Okey, ni contoh ayat. Okey, hormat ibu bapa. Okey, ni dalam bentuk had nasa. Okey, jelas? Nampak tak contoh dekat sini? Okey. Okey, baik. Itu sahaja untuk minggu ini. Ustazah nak kenalkan awak itu apa itu had nasa. Okey, macam mana kaedahnya, contohnya macam mana. Okey, nak menulis tu, contoh penulisan tu macam mana. Okey, setakat ni semua jelas Kalau tak jelas boleh hubungi Ustazah secara personal Okey. Okey, baik, itu sahaja untuk minggu ini. Jumpa lagi.